Okey, Ustazah sedang buat recording. Yang mana naik di screen, tolong klik Godik. Jangan klik left, nanti semua pakai keluar. Godik. Ustazah nampak tak Ustazah? Ustazah tak ada. Dia terkeluar continue dengan live meeting saja. So ambil continue lah. Yes, continue. Okay. Ustazah? Ya. Alhamdulillah. Peserta kita nak hampir 50 orang, ada dalam 47 orang. Alhamdulillah. Mereka semua merindui Ustazah. Nanti nak sambung kitab lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, siapa nak bercakap sikit dengan Ustazah sebelum kita nak mula? Kita akan mula. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doalah kami kat pulau ni tersekat tak boleh balik. InsyaAllah. Ada di mana tu? Tersekat di mana? Pulau Langkawi. Sebulan dah tak balik. Tak balik. Tak apa. Penat-penat pergi tengok laut lah. Tak boleh. Tapi tak boleh. Tak boleh juga. Tak apa. Dia pergi kerja, balik kerja saja. Ini ujian lah semua tu. Nak baca mana. Ujian Allah ni amat banyak. Ujian sikitnya. Betul, insyaAllah. Alhamdulillah, tak apalah. Terima saja. Terima saja. Boleh jadi ejen untuk post coklat lah dekat kawan-kawan semua. Order, boleh order. Okay, insyaAllah sebelum kita mula, Ustazah sebagai host untuk kontrolkan sistem live dan streaming kita, dan insyaAllah Ustazah akan jemput pengerusi Hawa Mukhlisin kita, Haji Rafidah, untuk buka bicara sebelum kita panggil Ustazah Marzia untuk mulakan bacaan Yasin dan Tadabbur dan surah-surah pilihan insyaAllah. Tafadhal ya Hajah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika abna wa ilaikal masir. Allahumma tawil a'marana wa sahid asadana wa sabat imanana wa wasi' arzaqana wa hassin akhlaqana wa nawwir qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatiha lima uqliq wal qima lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal khatim ketak insyaallah bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haq qadihi wa ma'lihi il azim. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, Kak Buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustazah Marziah binti Zakaria yang akan bersama-sama kita akan baca Yasin dan Tadabbur. Selamat datang Ustazah. Ahlan wa sahlan. Semoga hari ini semua dalam keadaan sihat sejahtera. Saya nampak semua pun, sebab nampak dah ramai dah ni, eloklah kalau kita nak mulakan dah masuk dalam hampir jam 9.26.
Dan saya maklumkanlah kehadiran jemaah pengajian muslimat Hawa Muslimin yang hadir pada malam ini, dan juga kepada yang di luar sana yang turut serta dalam majlis kita bacaan Yasin pada malam ni, insya-Allah. Dengan itu saya serahkanlah majlis ini kepada Ustazah Marziah untuk bersama-sama malam ini untuk program kita seterusnya lah. Dipersilakanlah Ustazah. Dengar saya Zuhair jelas. belah. Ustaz tak dengar. Dah dipersilakan Ustazah. Suara. Tak buka suara. Okey. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam selawat kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabatnya dan mereka yang berjuang menegakkan Islam hingga hari kemudian. Seterusnya terima kasih kepada pengacara majlis Ustazah Azlina dan juga kepada pengerusi Hawa Mukhlisin Masjid Al-Huda, Masjid Jalan Kelang Lama, betul sebut no? Ya, Dan betul. juga betul dan semua jawatan kuasa dan seterusnya kepada para sahabat sekalian. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita pada hari yang Sayyidul Ayyam ni, Sayyidul Ayyam ini kita dapat berkesempatan untuk sama-sama membaca Yasin, insya-Allah, yang mana niat kita yang pertamanya ialah untuk memohon keselamatan iman kita. Maknanya keselamatan iman kita daripada hari ini sampailah kita balik kepada Allah. Yang kedua, kita mohon agar ianya menjadi asbab segala cita-cita kita yang berupa kebaikan dunia dan akhirat tercapai. Seterusnya juga kita mohon supaya semua kita ini, termasuk kaum keluarga kita, sahabat anda kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat, diselamatkan daripada segala mara bahaya ini, insya-Allah. Segala penyakit-penyakit dan sebagainya, dimurahkan rezeki. Sebagai orang Islam ni kita kerap berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa amalan salihan mutaqabbala. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama baca Yasin, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, memohon agar segala cita-cita kita yang berupa kebaikan dunia akhirat akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi asbab redha dan syurganya kepada kita, dijauhkan daripada murka dan nerakanya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صالحين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراط مستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم ومخذون المنفس عن كل مديون المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعلنا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا وأن تربط ألسنة المتفوهين بالمكروه في حقنا وأن تقرن حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان مجري البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم
فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا غير آجل يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام. اللهم أنزل علينا دواء من دوائك وشفاء من شفائك وبركة من بركاتك ورحمة من رحمتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقام. فتبرأ 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 يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما أتيت من عبادك الصالحين. ربنا آتنا ما أتيت من عبادك الصالحين. ربنا آتنا ما أتيت من عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وعيادك وجوارك وأماتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة. اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وقراءتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل ya Karim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah kerana kita dapat membaca Yasin dan juga dapat membaca doa bersama-sama walaupun kita masing-masing duduk di rumah masing-masing. Betul kan? Betul. Pengerusi kita duduk di rumah masing-masing tapi kita dapat baca bersama-sama, berdoa sama-sama. Ini merupakan satu perkara yang tak pernah kita fikirkan satu ketika dulu. Satu ketika dulu kalau nak baca Yasin kita berhimpun lah. Jadi sekarang ni kita boleh juga berhimpun di dalam alam maya ni. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan sedikit dengan tadabbur tapi tak dapatlah nak tadabbur semua ayat. Betul tak? Surah Yasin. Jadi Alhamdulillah saya diberi amanah untuk share sedikit lah tentang kalau boleh tu tadabbur. Tadabbur tu dia agak luas lah kan. Jadi maknanya tentang surah Yasin. Tapi bolehlah kita ambil sedikit sebagai
sebagai satu ulangan pengetahuan. Banyak kita pun dah pakat tahu dah benda ni. Antaranya pesan Nabi SAW, man qara'a yasin fi lailati ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Sesiapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, nescaya diberi keampunan kepadanya. Jadi alhamdulillah hari ini kita pengerusi kita bersemangat, dia yang ni maknanya dia memulakan. Hak ni lah untung orang yang memulakan kerana dia mendapat lebih saham dia. Setiap kita yang buat dia dapat pahala. Jadi inilah untungnya kalau kita menjadi pembuka kepada suatu kebajikan. Jadi alhamdulillah. Jadi Yasin ni juga dikenali dengan jantung ataupun hati Al-Quran. Nah, kita orang Melayu ni, bukan orang Melayu saja, bahkan orang Nusantara ni kita sentiasa diajar untuk orang kata menyerah diri kepada Allah bila kita ada saja kehajat, ada saja kesedihan, kita dibiasakan dengan membaca Yasin. Termasuk juga pada malam Jumaat untuk kita mengikramkan Sayyidul Ayyam, kita juga akan baca Yasin. Bukan kita kata yang orang duk marah kat kita ni pasal kita duk buat amal baca Yasin malam Jumaat tu, bukan kita kata wajib baca Yasin, kita pun tak kata kan. Dan kita pun tak kata berdosa kalau orang tak baca Yasin. Tapi kita buat secara istiqamah. Kita buat secara istiqamah. Jadi kalau kita tengok surah Yasin daripada mula-mula sekalilah, bila Allah menggunakan huruf-huruf hijab atau kita panggil huruf-huruf potong, Hamim, Yasin, Alif Lam Mim. Ulama kata sebab orang Arab ni dia heran, apa dia tu? Apa dia Yasin, apa dia Alif Lam Mim, apa dia Hamim. Jadi bila dibacakan ayat perpotongan itu menjadi menarik perhatian mereka walaupun kita tak tahu makna, tapi Allah tak akan buat sesuatu dengan sia-sia. Cuma kita je yang tak tahu. Jadi setelah huruf-huruf potong itu ada perkara-perkara penting yang nak diterangkan kepada kita. Contohnya Yasin wal Quranil Hakim, dan Al-Quran yang penuh dengan hikmah, dengan ilmu, dengan kebijaksanaan. Dengan erti kata kita kena meletakkan Al-Quran sebagai keutamaan dalam hidup kita. Jadi kita kalau sampai sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu tak pegang Quran, contohlah kan, tak ada orang di Kulim semua bagi-bagi. Jadi maknanya pasal apa yang kita tidak terpilih untuk membaca Al-Quran? Kerana Al-Quran ini akan dibaca oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang ada keimanan kepada Allah. Orang yang ada keyakinan kepada Allah. Maka dia baca Al-Quran. Dia terpilih menjadi orang yang membaca Al-Quran. Lagi bagus dia terpilih menjadi orang yang bukan saja belajar baca Quran, tapi dia mengulang-ulang bacaan Al-Quran dalam kehidupannya dan dipenuhi dengan siang-siang dan malam-malamnya macam kita duk nyanyi tu. Allahumma rahamna bil Quran. Kan? Lepas tu kita kata tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, supaya kita dapat membacanya, mengulang-ulangnya sepanjang-panjang siang dan juga sepanjang-panjang malam. Maknanya ada masa-masa. Jadi dan dia kata innaka laminal mursalin, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah seorang daripada rasul-rasul. Nak menggambarkan bahawa Al-Quran ini adalah merupakan satu kebenaran. Rasul itu adalah merupakan satu kebenaran. Kita pun duk baca doa kan, doa tahajud. Apa tak ingat dah. Kalau ni bukan waktu tahajud kan, tak ingat. Tak keluar. Ya Allah.
Tapi tak keluar, minta maaf lah, tak terbit ni. Nah, tapi kita kata al-haq, al-haq, al-haq tu. Tuhan itu benar, Rasul itu benar, Nabi itu benar. Itulah, tak keluar, minta maaf. Nah. Dia kena keluar saat ni. Lepas tajud. Nah. Carilah doa tu, cuba tengok makna. Jadi maknanya, kemudian kita tengok sedikit, saya tak ambil banyak lah kan. Wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Quran itu adalah penuh dengan hikmah, kebijaksanaan yang benar. Yang kalau kemudian yang keduanya Rasul itu pun benar. Ala siratim mustaqim. Ianya membawa kita. Kalau kita tak ada Quran, kalau kita tidak ikut jalan yang dibawa oleh Nabi SAW, tak jumpalah kita. Ala siratim mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Mustahil kita dapat pergi kepada jalan yang lurus tanpa kita merujuk kepada Al-Quran kalamullah dan tanpa merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang nak bawa kita kepada jalan yang lurus menuju kepada Allah adalah Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebut lagi pada kita Tanzilal Azizir Rahim. Diturunkan Al-Quran itu daripada Allah yang Maha Perkasa. Tak ada siapa yang lebih kuat daripada Allah. Tapi perkasanya Allah itu, hebatnya Allah itu, hebat juga dengan penyayangnya. Cuba kita tengok kita tiap-tiap hari duduk baca. Tak ada orang lah. Dalam golongan hawa mikhlisin terutamanya, tak ada orang lah tak mula apa, pegang apa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak kita? Pegang apa pun tinggal berlagu dengan tak berlagu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalam Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalam pertama yang ada dalam surah Al-Fatihah. Kalau dalam surah-surah yang lain dia duduk di luar daripada surah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam Al-Fatihah. Allah memperkenalkan ayat itu kepada kita, menyuruh kita buat apa pun dengan Bismillah. Mula, ibda' bi Bismillah. Memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Dan Allah perkenalkan dirinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian itu kita sebut. Kemudian kalau kita tengok ayat ke-6, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk apa? Allah turunkan Al-Quran ini kepada Nabi kita Muhammad untuk membawa kita semua ke jalan yang lurus. Diturunkan daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih Penyayang. Litunzira qauman. Untuk memberi peringatan kepada kaum-kaum. Kepada manusia. Ma unzira aba'uhum. Yang belum pernah bapa-bapa mereka diberi peringatan. Maknanya orang kafir Quraisy dulu-dulu pak-pak mereka tak ada dapat peringatan ini. Sebab jarak juga di antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum ghafilun, dan mereka itu lalai. Jadi kalau kita pun meninggalkan Al-Quran, kalau kita pun meninggalkan apa yang dibawa oleh junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lalai. Senang cerita, kita akan lalai. Jadi suatu yang menyedihkan kepada kita mendengar lebih daripada 600 orang membunuh diri dalam musim pandemik ini. Jadi kalau jawapan saya ialah kerana yang pertama, dia jauh daripada Al-Quran, jauh daripada Allah. Yang kedua, dia gila. Maknanya dia dah hilang akal. Hilang akal. Jadi kalau orang gila ni tak ada dah kira bicara, tak kira dah. Jadi tak ada masalah. Tetapi kita doakanlah yang baik-baik untuk mereka. Jadi maknanya
Kenapa kita jangan jadi sampai kesempitan. Ini kita ni insya-Allah lah saya rasa dalam hawa mukhlisin. Tapi yang inilah kita nak pesan pada anak-anak kita, anak menakan kita, anak-anak jiran kita, orang-orang muda yang kadang-kadang mereka lemah dalam membina kekuatan ini. Tak ada lain jalannya, kena dekati Al-Quran. Nah, pakat duk riau lah, kerja tak ada, nah, duit tak ada, nah, apa dan sebagainya lah. Nah, jadi sebenarnya formula untuk mendapat rezeki, untuk mendapat kesenangan, untuk mendapat kelapangan ada dalam Quran. No? Kalau kita sebutkan, sebut ulang tak berhenti. Ketika Ibnu Mas'ud hampir wafat, Abdullah bin Mas'ud nama penuhnya, ketika dia hampir wafat, dia diziarahi oleh Khalifah Islam yang ketiga, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi apa kata Sayyidina Uthman bin Affan? Jadi maknanya janganlah kamu nak mati, maknanya tenang-tenanglah untuk menghadapi Allah. Jangan kamu risaukan tentang anak-anak perempuan kamu. Kerana aku akan mencukupkan mereka dengan harta Baitul Mal. Maknanya dia akan memudahkan kehidupan anak-anak tinggalan Abdullah bin Mas'ud dengan harta Baitul Mal. Maknanya dapatlah peruntukan macam kita lah yang dapat zakat dan sebagainya. Lalu ketika itu kata Abdullah bin Mas'ud, adakah engkau takut anak aku ini ditimpa kemiskinan? Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, orang yang baca pada malam-malam dan siang-siangnya, maknanya sama ada pada waktu malam atau pada waktu siangnya membaca surah Al-Waqi'ah, nah dia kata mereka tidak akan dihimpit kemiskinan apalagi kepapaan. Dan aku sudah mengajar yang demikian kepada anak aku. Maknanya dia dah buat persiapan, dia nak mati, dia buat persiapan apa yang patut ditinggalkan kepada anaknya untuk diamalkan, dan salah satunya ialah mengamalkan surah Al-Waqi'ah. Jadi rezeki ini tidak hanya duit ringgit, harta benda dan sebagainya, tapi ia melibatkan juga soal ilmu, soal amal, soal kelapangan jiwa, ketenangan dan sebagainya. Jadi inilah kita nak kena tekankan kepada anak-anak kita. Tadi saya tengok rancangan Selamat Pagi Malaysia ke, tak ingat dah. Ada satu penyanyi. Namanya saya pun ingat. Tengok orangnya, Isyarina. Nah, saya tak ada nak dengar habis. Saya pun bukanlah kita dengar duduk terbeliak tengok TV tu. Kita pun tengah mangkit-mangkit, kebetulan dah buka TV. Saya terdengar saudara Fitri Yahya tu bertanya. Tak tahulah macam mana boleh tanya penyanyi tu yang duk cerita tentang lagu dia, tiba-tiba jadi Quran. Jadi dia cerita dia hafal 2 ayat. 2 ayat 2 surah. Yasin dan Al-Kahfi. Allahu Akbar. Nah, cabaran ni kat kita. Dia hafal Yasin dan Al-Kahfi. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Yasin dan Al-Kahfi itu akan memandunya untuk balik ke jalan Allah insya-Allah. Dia tak boleh pijau tu orang kalau ada Quran dalam dirinya. Baik, kemudian cuba kita tengok sedikit apa pesanan Allah dalam ayat ke-7. Laqad haqqal qawlu ala bil haqqal qawl. Bila banyak orang dia baca haqqal, bukan di sinilah tempat lain, tapi saja nak abang haqqal kau. Nampak mulut saya dia ambil kau, tak betul. Qaf qaw, mulut dia tak lari. Haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya haqqal qawlu, tetaplah benar perkataan Allah itu. Al-Quran itu benar. Apa yang disampaikan Allah itu benar. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi itu benar. Tapi apa jadi pada mereka? Ala aksarihim. Jadi maknanya Allah menimpakan azab kepada kebanyakan mereka. Allah telah mendatangkan kebenaran demi kebenaran demi kebenaran demi kebenaran. Tetapi mereka ingkar sehingga Allah menimpakan bala bencana ke atas mereka. Azab Allah ke atas mereka. Fahum la yu'minun, kerana mereka tidak beriman. Jadi maknanya daripada sini kita boleh tengok Allah menceritakan kepada kita tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran risalah Nabi SAW. Bahkan Nabi-Nabi mempunyai akhlak yang terbaik yang tak boleh nak tik kat mana-mana yang tak elok. Tidak ada melainkan baik, elok belaka.
maknanya apa yang dibawa kepada oleh mereka itu untuk kita menuju ke jalan yang lurus, dan jalan yang lurus ini akan membawa kita menemui Allah Ta'ala yang maha perkasa. Jadi maknanya di sini bila kita tidak mau menerima peringatan-peringatan tersebut, maka sebenarnya kita tidak beriman. Dan akan ditimpa kita. Kalau kita tengok dalam surah-surah Hud, dia kata la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Manusia-manusia yang tidak beriman ini akan dipenuhkan mereka di dalam neraka jahanam. Siapa dia yang akan duduk dalam neraka jahanam? Jin dan manusia seluruhnya yang ingkar kepada Allah. Mari kita tengok sedikit ayat ke-8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Inna, sesungguhnya kami itu siapa? Allah. Ja'alna fi a'naqihim, menjadikan, kami jadikan. Jadikan apa? Fi a'naqihim, pada tengkok-tengkok mereka, aghlalan, iaitu belenggu. Fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Jadi lagu mana? Ni lagu ni. Tangan kita ni duduk kat sini ni, duduk dekat apa orang panggil tangan ni. Halkum kita lah. Tolak sampai kita terdongak kat atas tu. Kemudian dipasang belenggu dekat tengkok kita tu. Kalau kita kata gari-gari polis di Malaysia ke di dunia ni semua gari boleh di belakang, relax lah kata. Bila relax sebab kita tak pernah kena gari. Tapi maknanya kalau dalam keadaan yang macam ni terjolok kita ni, terdongak ni, sakit lagu mana, kemudian dibelenggu. Jadi Allahu Akbar. Belenggu ni Allah bagi dekat siapa? Kepada orang yang tidak beriman. Hak tadi ni. Hak tidak beriman tu tadi, Allah bagi kepada mereka, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Akibatnya muka mereka terdongaklah ke langit. Allah, bukan dia sejam, bukan dia 2 jam, tak dapat nak bayangkan. Jadi inilah keadaan mereka. Termasuk yang akan mendapat azab ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal beberapa kali dia berusaha. Dia berusaha apa? Dia berusaha nak buat Nabi macam tu, macam ni. Sehingga satu ketika dia mengambil batu dan hendak membaling kepada Nabi SAW. Dia tengok Nabi sedang sembahyang, dia ambil batu. Dia nak hempas atas kepala Nabi SAW. Jadi ketika dia hendak menghempaskannya kepada Nabi SAW, batu tu terlekat di tangan dia. Sampai dia jadi terketak-ketak dan tak dapat berbuat apa-apa. Tapi ketika tu pula dia kata Nabi itu pula sihir. Begitu juga orang kedua yang nak memecahkan kepala Nabi ketika semayang, iaitu bapa kepada Khalid Al-Walid. Namanya Walid bin Al-Mughirah. Dia pun berbuat demikian. Tapi ketika dia hendak mengempaskan batu di atas kepala Nabi, dia tak nampak pula Nabi duduk depan dia. Dia tak nampak dalam dia duduk bersiap sedia tu. Jadi Allah telah membutakan matanya ketika tu. Bukanlah dia buta selama-lamanya. Buta ketika tu. Dia tak nampak. Dia tak tahu nak hala batu tu ke mana dengan keadaan batu tu yang berat. Jadi kalau kita tengok, inilah antara cerita-cerita kejamnya orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW. Maka dengan keadaan kan bila ambil batu nak balin kat orang ni, dia akan angkat batu tinggi-tinggi lah kan. Nak pergi hempas kepala orang tu. Lagu tu lah kan. Jadi inilah. Dia buat takat tu saja. Tapi Allah Allah akan jadikan tangan dia menolak tu. Balasan Allah itu lebih azab daripada apa yang dia perbuatkan. Jadi azab ini insya-Allah tak jadi kat kita. Azab ini jadi kepada orang yang kufur seperti Abu Jahal, Walid Al-Mughirah dan sebagainya.
InsyaAllah kita tak jadi demikian. Nah, Allah jadikan pada mereka apa? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di hadapan mereka dinding-dinding. Di belakang mereka pun dinding, maksudnya hijab, tak nampak. Nah, Allah rabunkan mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Cerita Walid Al-Mughirah itu tadi. Dan Allah mengingatkan pada ayat ke-10, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un, sama saja mereka tu. Puak-puak kapiak ni sama saja mereka itu. A'anzartahum, kamu beri peringatan kepada mereka. Am lam tunzirhum, kalau mereka tak dapat peringatan pun, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Mereka tetap tidak beriman. Jadi itulah yang disebutkan. Kemudian kalau kita tengok ayat ke-11, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Jadi Allah ini perbezaan. Ayat ke-11 ni perbezaan. Allah kata hanya yang mahu engkau beri nasihat ialah orang yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah. Orang yang nak terima nasihat Nabi, orang yang nak terima nasihat Al-Quran ni hanyalah eksklusif. Bukan semua orang akan ikut. Yang akan ikut ini adalah orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Yang dia tak nampak pun Allah, tapi dia beriman dengan Allah. Siapa dia? Sebahagian daripada mereka adalah kita. Sebahagian daripada orang yang beriman itu insya-Allah adalah kita. Setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju ni kita termasuk orang yang takut kepada Allah? Setuju. Setuju lah. Tak jawab ni. Setuju. Lalu Allah kata apa kepada orang yang seperti ini? Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ni. Kita berdoa ni. Kita nak jadi orang yang dalam kumpulan inilah. Ni yang kita duk gagah pergi baca Yasin ni. Orang pakat lena dah ni. Orang pakat lena dah yang kita duk gagah, duk beradab ni. Kita baca Yasin seorang-seorang pun sudah lama dah antara Maghrib dengan Isyak tadi. Betul tak? Kan? Tapi dia gagah duk tunggu ni pasal apa? Suka mendidik diri kita mendengar perkara-perkara yang membawa kepada kita mengingati Allah, mendekat. Cari je jalan. Hanya baca dah Yasin. Pagi tadi pun baca dah. Petang tadi pun baca dah. Saya biasa jumpa orang tu, dia kata, Ustazah, saya ni dah 60 tahun dah Ustazah baca Yasin. Tiap hari malam siang saya baca Yasin. Lepas sembahyang saya baca Yasin. Ya Allah, hebatnya. Tapi saya tanya dia, faham tak Yasin tu kata apa? Oh, itu tak tahulah Ustazah. Oh, saya kata, kalau kita dah baca sampai macam tu, rugilah kalau kita tidak mengambil tahu apa yang Yasin tu kata. Baik, lepas ni ambil masa untuk tengok. InsyaAllah Ustazah. Mudah dia nak ikut tu. Jadi kita tengok Allah kata apa kepada orang yang sedemikian? Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Berilah kabar gembira kepada mereka. Fabashshirhu, khabarkan kegembiraan. Basyiruh, itu memang nama dia, makna dia khabar gembira. Berilah kabar gembira kepada mereka bimaghfiratin, dengan keampunan, wa ajrin karim, dengan pahala yang mulia. Jadi maknanya keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, kesungguhan kita dalam melakukan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perintah-perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita takut kepada Allah, maka kita akan mendapat keampunan dan akan mendapat pahala. Duk di akhirat, duk di dunia, kalau lah nak ada duit, tak ada duit sampai jadi macam-macam. Oh, saya ingat ada soalan, tak ada soalan. Okey, terima kasih pada yang bertanya. Siapa nama tu? Oh, Cikgu Umi Kalsum, ya
Terima kasih ni kami punya dulu bos ni. Nah. Terima kasih Cikgu Umi. Baik nah. Jadi Allahu Akbar. Nah. Jadi kalau kita tengok sedikit dalam surah Al-Hijr ayat 49 dia kata apa? Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kalau ayat-ayat lagu ni kita pembaca alun dia lembut sikit. Wa anna azabi huwal azabul alim. Allah kata apa? Nah, Nabi beritahu, khabarkan, ceritakan. Ceritakan. Siapa yang Allah suruh tu? Nabi lah nak cerita apa? Nak cerita kat kita. Nabi lah cerita. Allah pesan pada Nabi. Ceritakan, khabarkan. Olehmu, ibadi. Lembut Allah panggil, wahai hamba-hambaku. Khabarkan wahai Muhammad Rasulullah kepada hamba-hambaku. Anni sesungguhnya aku anal ghafurur rahim adalah yang maha memberi keampunan dan maha penyayang. Ini Allah kata kepada kita orang beriman. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan azabku, ini Allah kata pada orang yang lawan Allah tadi tu, geng-geng Abu Jahal dan sekutu-sekutunya sampailah kelar ni. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan azabku adalah azab yang pedih. Hak tadi lah kita habang. Abu Jahal baru angkat batu je, angkat tangan-tangan dia tu nak hempuk atas kepala Nabi. Tapi esok Allah jadikan dia terdongak lagu tu. Berat. Nah. Jadi apa yang dibuat Allah itu lebih azab. Nah. Mari kita tengok sedikit ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah kata sesungguhnya sesungguhnya aku. Tapi Allah cakap kami. Nahnu nuhyil mauta. Kami yang menghidupkan mauta. Orang yang mati. Nah. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan kami juga yang mencatatkan kepada orang-orang yang mati tu. Dan menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah kata kami, tapi yang menulis itu ialah malaikat. Jadi maknanya tak ada satu pun perbuatan kita yang ditinggalkan oleh malaikat. Kalau baik kita buat, baik dia tulis. Kalau tak elok kita buat, tak elok dia tulis. Tentang apa yang kita buat. Tapi kita boleh padam. Eraser tu ada kat kita lah ni. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Minta kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa kita. Nabi pun ajak kita bacalah sehari 70 kali ke, bacalah dalam satu hadis yang lain 100 kali. Untuk kita memadamkan, pegang je eraser tu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baju kotor, kita bubuhlah klorok ke apa-apa deterjen. Hati kotor, cucilah dengan istighfar. Allahu Akbar. Allah panggil kita balik kepada dia. Jadi wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan tiap-tiap sesuatu itu kami Allah telah mengira, telah mencatat, telah menjelaskan dalam kitab yang terang. Kita ni akan terima kitab kita kan. Kita akan terima kitab catatan amal kita. Tu Imam Ghazali ajak ketika basuh tangan, ambil air sembahyang. Ya Allah, mudahkanlah aku menerima kitab catatan amalku dengan tangan kanan. Basuh tangan kiri, ya Allah, janganlah aku menerima kitab catatan amalku dengan tangan kiri, apalagi daripada belakang. Jadi ini doa yang kita sisipkan dalam hati kita ketika kita melakukan ibadat wuduk itu. Baik Allah menyatakan dia menulis apa-apa yang kita usahakan, amalan baik atau jahat. Begitu juga bekas-bekas usaha kita. Apa yang kita buat dulu. Kita buat apa? Contohnya buat apa? Saya teringat dulu macam rumah saya ni tepi jalan.
Jadi budak-budak sekolah ni ada yang rumah mereka tepi laut. Jadi nak lalu tepi laut kena lalu bendang apa semua tu kan. Jadi kan bila mereka balik nak main sekolah, mereka akan basuh kaki dekat telaga rumah saya. Zaman dulu adalah telaga tu. Tapi bukanlah guna sangat pun, tapi telaga tu elok. Sampai keluar lah besar. Besar telaga tu. Kalau nak buat rumah sebiji pun boleh dalam telaga tu. Kena buat di atas telaga lah. Buat tiang-tiang kan. Buat dalam telaga, tenggelam lah kita. Nah, jadi mereka pakat main basuh kaki. Kadang-kadang dahaga minta ayak dekat kita. Kadang-kadang mak kita buat nasi lemak bungkus lebih-lebih boleh bagi kat mereka. Kemudian bila nak balik sekolah singgah pula di rumah kita ni. Nak ikat kasut, kadang-kadang tumpang makan nasi rumah kita. Mak kita ni jadi masak nasi banyak kan, tumpang makan nasi, minum air sejuk. Sementara nak berjalan, dulu orang tak erti berjalan bawa botol air, bawa plastik air, tak erti. Jadi dahaga tak nak berjalan. Ini kita kata nampak macam kecil. Tapi ini bekas-bekas pekerjaan kita, pertolongan kita yang menyebabkan dia dapat main sekolah, dia belajar dan sebagainya, kita ada pahala di sana. Saya pernah cerita ke tak tahu kan, satu orang tu dia jual nasi lemak. Jadi satu hari tu dia main rumah saya. Main kan saya buka pintu, bunyi Assalamualaikum pun tak clear dah. Terus peluk zaman tu tak ada SOP lagi. Jadi peluk kan. Lepas tu tak apalah, saya pun ajak duduk nah. Cerita pun bila cerita ngayak mata ni bukan ketawa halau. Nah, sebab emosi duduk di depan. Jadi akhirnya saya faham, kata suami dia ada old flame, cinta lama datang kembali. Jadi kita pun faham, tak apa. Lepas tu dia pun merajuk lah. Dia kata tak mau buat dah nasi lemak. Sedangkan nasi lemak yang mereka buat itulah menyebabkan mereka boleh beli tanah, boleh buat rumah, boleh beli kereta, boleh bagi anak mengaji kan. Alhamdulillah. Gitulah kan. Lepas tu saya pun senyap, tak kata apa. Lepas tu dia pun tak kata apa. Lepas tu saya kata, saya kan kalau tak kerja apa lah kan, saya teringin nak buat jual nasi lemak, saya kata. Dia kata, biar betul Ustazah. Dia kata, biar betul. Halah, saya kata. Kita buat elok-elok, kita bagi makan orang. Orang makan sihat, lepas tu orang pun boleh kerja dengan tenang, orang pun boleh beribadat, kita dapat pahala. Dapat pahala ke Ustazah? Kita kan dah dapat duit. Duit tu lain. Tapi pahala tu kita tetap dapat. Pasal maknanya usaha kita akan dapat. Lepas tu dia pun diam, saya pun diam tak kata apa. Lepas tu dia kata sendiri kat saya, kalau macam tu tak boleh berhenti lah buat nasi lemak tu. Saya kata betul lah, sebab kalau kita ada jalan lain untuk kita buat baik di dunia ni, buatlah. Tapi dah kita ni pandai buat nasi lemak, dah kita pun duk buat nasi lemak. Orang pun duk tunggu-tunggu nasi lemak kita. Jadi bila kita tak buat, apa kebajikan kita lagi yang kita boleh buat? Dia jawab sendiri, tu tak boleh berhenti lah no. Itulah kata, kalau tidak Ustazah pun penat juga nak bicara nasi lemak, tak mana pula. Kan? Jadi maknanya kerja-kerja yang kita buat, walaupun pada pandangan orang itu kecil apa yang kita buat, apalagilah kita mendidik kan, sebab tu macam anak-anak kita. Setiap anak-anak kita, anak menakan kita, anak jiran kita, apalagi kita guru mengajak anak-anak kita dan sebagainya, anak orang kita ajak semua. Mereka mengamalkan yang sedemikian. Ini juga merupakan kerja-kerja baik yang kita ajar. Apalagilah kalau kita boleh tulis buku. Ataupun kita ada harta untuk diwakafkan. Sekarang ni musim bendera putih pula ni. Kalau di Penang, bendera putih tu dulu-dulu tanda ada jenazah. Lalu ni dia suruh bendera putih pula. Tapi saya rasa sepatutnya kita masyarakat ni pakat ambil tahulah di keliling kita kan. Maknanya orang tak ada makan dan sebagainya. Jadi maknanya tak apalah nak bawa bendera, dia tak ada hukum. Halal haram bawa bendera tu tak ada. Tapi kadang-kadang ada orang segan dengan sebab menampakkan kemiskinan. Kadang-kadang sebenarnya miskin tu bukannya satu benda yang aib pun. Tetapi pada saya eloklah kita ambil tahu keliling kita. Baik. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW kata, man sanna sunnatan hasanah
falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Saya baca Melayu lah senang. Man sanna fil Islam. Siapa yang memulakan di dalam Islam ni, dia ada maknanya benda-benda yang berkaitan dengan Islam lah, maknanya yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man sanna sunnatan hasanah, siapa yang buat benda-benda yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahala. Siapa-siapa pula yang turut dia buat benda baik itu, dia duduk dalam kubur dah pun dapat juga pahala. Maknanya kalau kita merintis jalan yang baik, ada orang ikut jalan tersebut, maka kita mendapat pahala. Hak kita buat, bahagian kita memang dapat pahala. Orang tiru kita pun dapat pahala. Itu kita nak sebutkan. Dan man sanna, mana dia tu hilang? Man sanna sunatan sayyi'ah. Siapa pula yang buat benda-benda yang jahat? Kana alaihi wizruha. Maka dia tanggunglah dosa-dosanya itu. Dan kalaulah dosanya itu pula ditiru oleh orang lain, maka dia juga mendapat dosa tersebut tanpa berkurang sedikit pun. Jadi sebab tu kadang-kadang ada orang dia buat benda-benda ni, dia minta, saya bagi contoh lah, tak apa kita pun kenal kan, iaitu Allahyarhamah Sharifah Aini. Saya pernah tengok juga sikit dalam orang daripada hantar dalam viral-viral tu, iaitu dia minta supaya jangan pasang dah lagu-lagunya selepas kematiannya, dia telah bertaubat begini kan. Jadi maknanya sekurang-kurangnya perkataan itu kita harap dapat melepaskan diri lah daripada yang sedemikian kesilapan-kesilapan masa lalu. Dia tak mampu. Siapa pun tak mampu nak beli filem-filem dia masa lalu. Mahal. Tambah-tambah filem hitam putih tu mungkin berjuta-juta kalau dia nak beli. Jadi sebab tu bersyukurlah kita kalau kita dapat merintis jalan-jalan yang baik, insya-Allah. Jadi Allahumma ghfir lahu, kita pun sebut Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kita pun mendoakan dia juga. Kemudian Allah sebut, saya nak ambil ayat 13 dan 14. Jadi sedikit lagi lah kot, kita ada masa lagi. Watrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Dalam Quran ni dia ada kisah-kisah. Ini kisah yang berlaku di Antakya. Betul ke saya sebut nama tempat tu? Antakya ni lokasi dia berada di dalam Turki dan dia bersempadan dengan Syria. Jadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu telah dihantar 2 orang Nabi ke sana. Disebut Nabi lah. Dia lebih kurang macam Nabi Harun lah yang menolong kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi untuk mereka berdakwah kepada tempat tersebut. Bagaimanapun mereka telah dipenjarakan, kemudian datang lagi seorang Nabi iaitu namanya Sam'un, yang dia ni orang kata bijak sikit dalam mengambil hati raja dan sebagainya. Tapi akhirnya ketiga-tiga mereka telah dibunuh. Jadi sebelum dibunuh itu, cerita dia panjang sedikit. Ada seorang lelaki yang bernama Habibun Najjar. Kalau tak silap saya begitulah namanya. Jadi dia ni telah beriman. Kemudian ketika nak dibunuh ketiga-tiga orang itu, lalu dia berkata jangan dibunuh mereka. Mereka datang membawa kebenaran, tak minta upah pun. Kalau kita tengok mana dia? Ayat mana? Kalau kita tengok saya pun cari tak jumpa ni. Tapi memang panjanglah ayat ni sampai ayat 15, sampai ayat 16, 17, 18, 19 okey, ayat 21. Apa Habibun Najjar tu kata? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah mereka Nabi ni, tiga-tiga ni.
Mereka mengajak kamu kepada Allah dan mereka tak minta pun upah kepada kamu. Dan mereka tak minta upah pun. Sedangkan mereka beroleh petunjuk. Mereka ni benar. Nah, jadi ketika tu tapi mereka tu telah apa orang kata apa dengan jiwa yang tebal dan kebal dengan kekufuran itu sehingga mereka telah membunuh ketiga-tiga nabi tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita jumpa dalam Al-Quran ni banyak sangat cerita-cerita, maknanya orang-orang Bani Israel ni begitu banyak mereka membunuh nabi-nabi. Mereka membunuh nabi-nabi. Jadi tak apalah, habis di situ. Kemudian kata kemudian kalau kita tengok pada ayat 22. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Mengapakah saya tidak akan menyembah Tuhan yang menjadikan saya dan kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Jadi sepatutnya maknanya kita mengambil jadi apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabi-nabi itu supaya kita maknanya mendapat petunjuk dan memang wajib kita menyembah Allah kerana Allah yang menjadikan kita. Allazi fatarani. Allah yang menjadikan kita. Wa ilaihi turja'un. Kemudian cuba kita tengok ayat seterusnya, ayat 23. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Patutkah saya mengambil yang lain daripada Allah? Dan patutkah saya mengangkat Tuhan selain daripada Allah? Dengan erti kata patutkah saya ambil Tuhan lain saya sembah? Sampai saya tak sembah Allah ni. Sedangkan Allah itu yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Kerana jika Tuhan yang pengasih menghendaki kemudaratan ke atas saya, takkan ada pertolongan yang dapat mereka mempertahankan sedikit pun dan takkan dapat menyelamatkan saya. Maknanya kalau Allah tu nak menimpakan mudarat kepada saya, mailah siapa-siapa nak tolong, takkan boleh angkat mudarat itu. Begitulah. Jadi ditambah lagi ayat 24. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalaulah saya ni menyembah selain daripada Allah, maka sungguh saya ini sesat yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Lalu dia pun berkata, sesungguhnya saya telah beriman dengan Allah, dengan Tuhan kamu, iaitu Allah. Dia kata kepada nabi-nabi yang tu sebelum mereka dibunuh, dia beriman. Dengarlah perkataan saya. Kemudian Habibun Najjar ini pun juga dibunuh. Habibun Najjar ini juga dibunuh. Kemudian bila dia mati, cuba kita tengok ayat 26. Qila dakhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah syurga. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan sebab keimanan kamu kepada Allah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Lalu bila dia masuk dalam syurga, merasa nikmat syurga, dia kata, wahai, kalaulah kaumku mengetahui nikmatnya syurga, maka mereka tidak akan menolak kedatangan nabi-nabi itu, bahkan mereka akan beriman. Takkan berlaku pembunuhan ke atas nabi-nabi itu. Tapi kerana mereka buta perut, 5 perut, 3 serangkai, buta perut, tak ada akal. Orang dah bagi dah. Sebab sebenarnya raja tu di Antakia itu, dia hampir-hampir dah nak beriman. Dengan teknik yang dibawa oleh Sam'un, dan nak cerita tu panjang lah. Sam'un tu kata Tok Sof keluarkan dulu 2 orang tu daripada penjara tu, yang kata Nabi tu, cuba mari kita nak tanya tengok lagu mana mereka ni. Jadi Sam'un tu dah buat dah teknik.
macam mana Tuhan kamu tu? Tuhan begini, diceritakan. Sehingga masuk juga ke hati. Tetapi pembesar-pembesar dia dan sebagainya duk tolak-tolak lagi kan. Jadi maknanya akhirnya kadang-kadang dia dapat daripada segi logik tapi hidayah tak dapat. Jadi akhirnya mereka melakukan pembunuhan tersebut. Lalu Habibun Najjar tu kata, bila dia masuk dalam syurga, wahai kalaulah kaum aku mengetahui bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin, bahawa Tuhan telah mengampunkan dosaku, menjadi golongan orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah cita-cita kita, keinginan kita yang tertinggi. Jadi kita ambil daripada contoh itu, kita pun kadang-kadang diberitahu kebenaran oleh orang kepada kita, tapi kita menolak kebenaran tersebut. Bukan kita lah, tapi maknanya ada orang telah diberi sedangkan kalau kita baca ni cerita ni panjang kan, cerita 3 orang Nabi ni, didatangkan yang 2 orang yang pertama ni, mereka menceritakan tentang Allah dan sebagainya. Kemudian dibawa kepada mereka, orang sakit disembuhkan, orang penyakit luar biasa disembuhkan. Tapi mereka macam Bani Israel lah. Maknanya bila minta tolong, orang tolong, alhamdulillah. Macam nak beriman. Tapi lepas tu tak beriman pula. Jadi akhirnya mereka mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Habibun Najjar itu yang beriman dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi tersebut, dia masuk syurga. Memanglah kita tahu kan, kubur kita ini sama ada dia akan jadi raudhah min riyadil jannah atau dia akan jadi al-hafirah minan niran. Sama dia akan menjadi satu taman daripada taman syurga atau dia akan jadi satu lubang daripada lubang neraka. Kenapa neraka disebutkan perkataan lubang tu? Sebab kita duk muat-muat je kita. Pasal apa? Oh, kecil lah lubang tu besar. Sebab kita yang dibesarkan saiz. Ada ulama kata kita dilebarkan 100 kali ganda, ditinggikan 100 kali ganda, ditebalkan 100 kali ganda. Kerana dengan badan besar itu dia azab lagilah bertambah sakit. Jadi ada soalan ke setakat tu? Jadi selain daripada kita ambil ayat tersebut, saya ingin menunjukkan sedikit tema dalam surah Yasin ini adalah berserah diri kepada Allah. Maknanya kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Segala perintah-perintah Allah, segala perkhabaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu semua menjadi asbab bertambah-tambah kita ini beriman kepada Allah. Bertambah-tambahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran dalam surah Yasin itu menjadi cetusan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kalau kita tengok intisari daripada surah Yasin tu, dia melibatkan cerita tentang kerasulan para nabi, tentang ketuhanan, apa yang patut kita buat, maknanya kita hamba Allah, Tuhan tu pencipta, dan juga menceritakan kepada kebangkitan kita. Maknanya kebangkitan kita dibalikkan kepada, bila balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok fasubhanallazi biyadihi, ayat terakhir kan, fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanallazi, maka maha suci Allah, biyadihi, yang di tangannya, allazi biyadihi, yang di tangannya, malakut, segala kekuasaan, kulli syai', atas segala sesuatu, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kita ni akan dikembalikan. Jadi tadi kita dah cerita, yang pertama Ustazah dah cerita,
Kita menceritakan tentang Al-Quran, wal Quranil Hakim, kan, cerita tentang Al-Quran, cerita tentang Rasul, cerita tentang umat manusia. Boleh kata ayat 1 sampai 12 tu dia menceritakan perkara tersebut. Kemudian bila masuk ayat 13 sampai 29 hak Ustazah cerita tadi, iaitu kisah Nabi yang berdakwah di kota Antakiyah. Habibun Najjar itu tadi yang Ustazah ceritakan. Kemudian pada ayat 30 hingga 32 diceritakan kepada kita tentang azab-azab yang diturunkan oleh Allah ke atas orang yang mendustakan Rasul. Nah, ni macam ni je. Sajalah. apa dia tu? Okey, nah. Kemudian yang keempat ayat 33 hingga 44. Kita boleh catat tu. Kan mau tak tani. Bukti kekuasaan Allah tentang hari kebangkitan. Kemudian ayat 45 sampai 47 iaitu sikap orang kafir. Orang kafir itu yang kita sebutkan tadi, diberi peringatan ke tak diberi peringatan ke, mereka tetap tidak berubah. Kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saya pun nanti nak minta juga pandangan ni. Kalau tak silap dalam 17 bulan Julai ni depa bawah makmur menjemput saya untuk berdiskusi dengan seorang tokoh lah juga. Tokoh wanita Cina ni, persatuan apa lupa dah. Dan Cina bukan Islam tapi dia aktif dalam memberi bantuan. Tapi tak berapa ketak sangatlah, ketak juga. Tak ketak pun ketak juga. Tak biasa bercakap dia tu kan. Pengurusinya ialah seorang saudara Muslim kita lah. Tapi dia ni asalnya Cina. Dia masuk Islam lewat. Kalau tak silap saya lebih kurang dalam umur hampir 30 macam tu lah. Kemudian dia sambung belajar hingga dia tamat degree pengajian Islam di Universiti Melaya. Ustazah Maisarah Leong. Jadi itulah. Jadi tak apalah, kita pun anggap dia sebagai satu dakwah lah. Tapi yang kita sebut sebagai kadang-kadang ada orang kafir yang dia memang takkan berpaling kepada Islam. Jadi kemudian Allah juga menyebutkan tentang ada orang yang ramai mengingkari terhadap hari kebangkitan. Macam kita lah. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Tapi ada orang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Termasuklah ke-6 rukun Islam. Tetapi dia tidak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Bahkan kadang-kadang dia berani melawan. Yang ni dia buat segala larangan Allah. Yang ni kita tak maksudkan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman maknanya dia akan buat apa yang Allah perintahkan, dia akan tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi dan Allah juga menceritakan dalam surah Yasin ini maknanya ayat 55 sampai 58 balasan kepada orang yang, maknanya selalunya kita tak sebut balasan, ganjaran. Ustazah tadi dengar tak suara Kak T? Tak perasan pula. Jadi balasan kepada, maknanya ganjaran kepada orang yang berbuat baik. Dan Allah juga menceritakan balasan kepada orang yang berdosa. Jadi kemudian pada ayat 69 dan 76 tentang kewujudan, keesaan Allah dan kebenaran risalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ayat 77 sampai 83 adalah menceritakan kepada kita tentang hari kebangkitan. Panjang tu. Kalau kita tengok ayat 77 sampai 83 ada 6 ayat itu menceritakan kepada kita tentang kehidupan di hari akhirat. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Allah menceritakan kepada kita wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah sajalah. Saja saya nak ambil sedikit ayat ni. Adalah ustazah memberi petua kepada saya pun tak kaji, tapi dia ada kaitan. Iaitu kalau kita ni sakit-sakit, boleh baca ayat ni.
Diajak kami buat senaman, exercise kan. Kita angkat tangan ke, kita apa kan, baca. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Setiap kali kita buat gerakan-gerakan tu lah, orang panggil peregangan yang kita buat tu, kita baca. Jadi mudah-mudahan sebab dalam ni ada menceritakan kepada kita, cuba kita tengok nak ayat 77, ayat 70 berapa tu? 78. Nah. Mata pun. Jadi kalau kita tengok itu apa makna dia, cuba kita tengok wa daraba lana. Perkataan wa daraba lana tu Allah memberi perumpamaan. Dibuatkan perumpamaan misalan dan dilupakan asal kejadiannya. Siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh itu. Maknanya bila kita ni dah mati tu, siapa yang nak boleh tu? Allah Ta'ala lah. Jadi mungkinlah orang yang baca ayat ni sebab dia ada tulang belulang, itulah yang jadi mereka baca sebagai satu ayat yang mudah-mudahan memberi kesihatan kepada kita. Tapi kalau dalam tafsir tak ada. Jadi maknanya kita menggambarkan kepada kita yang demikian. Dalam surah Al-Mursalat ayat 22 pun ada. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararim makin. Tidakkah Allah telah jadikan kamu daripada air mani yang hina, kemudian kami jadikan ia di tempat yang terpelihara, yakni duduk di dalam rahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Jadi maknanya kita ni jadi daripada air mani yang bercampur di antara ibu dan bapa kita. Kemudian kita tengok Allah kata lagi dalam ayat 39. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ketika kita mati, lepas kita mati, berlakulah pula kiamat. Bila berlaku kiamat, kubur pun tak tahu duduk di mana dah. Kemudian bila ditiupkan sangkakala yang kedua, kita ni pakai hidup balik. Hidup balik kita daripada tulang yang berada pada hujung tulang sulbi kita itu. Kemudian kita pun bangkitlah. Kemudian allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Jadi dia yang telah mengadakan api untuk kamu daripada kayu yang hijau. Tak logik lah kan, kayu hijau mana boleh buat keluar api. Tapi ini Allah Ta'ala, dia maha berkuasa. Kiranya kamu menyalakan api daripadanya. Jadi Allah menunjukkan bukti yang kedua, senang saja Allah nak menghidupkan kamu. Maknanya Allah boleh menghidupkan kita. Begitu juga seperti mana Allah menghidupkan api pada kayu yang hijau. Kayu yang bukan selalunya yang mudah terbakar ni, yang kering, kan? Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah Allah itu yang menciptakan beberapa langit dan bumi itu, berkuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Bahkan dialah yang maha pencipta dan maha tahu. Jadi memang kita tak ragu-ragu langsung, kita orang beriman ini. Kita ni yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Apa saja yang Allah buat di dunia ni, ada orang dia ambil benda tu bertambah sesat dia. Biar betul. Dia tak percaya. Tapi bagi orang yang beriman, yahdi bihi katsira. Ada juga orang yang apa saja yang datang daripada Allah menjadi petunjuk kepadanya. Semuanya dia terima dengan yakin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya hanyalah dia yang menjadi urusannya. Jika dia menghendaki sesuatu, bila dia kata kun fayakun, maka jadilah. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tadi kita dah terang makna ni bagaimana semuanya berada di kekuasaan Allah, iaitu setelah Allah menunjukkan tentang kekuasaannya yang penuh, maka dilambangkannya
Dilambangkan Allah itu dan segala sifat kesuciannya. Semuanya berada dalam milik dan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimana kesudahan makhluk tu, mati di laut ke, mati di bukit ke, mati di gunung ke, tenggelam dalam salji ke, cari tak jumpa ke. Jadi maknanya tetap mereka akan dikembalikan kepada Allah. Tetap mereka akan dikembalikan kepada Allah. Tetap akan dimizan segala amal mereka itu. Tetap akan diberi pembalasan kepada mereka itu. Nah, jadi maknanya jadi tadi itulah. Nah, jadi apa yang kita nak bincangkan maknanya bila kita baca Yasin ni pergantungan kita kepada Allah semakin kuat. Baik, apa yang kita nak ambil sedikit tentang Yasin ni sebagai satu semangat kepada kita nak baca. Saya ada baca banyak-banyak juga lah menyebutkan kata orang yang kalau hari-hari dia membaca Yasin maknanya banyaklah kemudahan dalam hidupnya. Ini izin Allah, bukan Yasin tu yang bagi, Allah. Allah yang bagi. Kemudahan maknanya diberi banyaklah ganjaran. Yalah, bacalah ayat Quran ni semua. Jadi Imam Ghazali berkata maknanya tentang hari kebangkitan ini, jadi maknanya apa dia kata berhubung dengan surah Yasin ni, kita tidak akan sah iman kita kalau kita tidak percaya kepada hari kebangkitan. Jadi surah Yasin ni menceritakan kepada kita hari kebangkitan yang bertambah-tambah menyebabkan kita yakin kepada Allah. An-Nasafi berkata surah Yasin ini menetapkan tentang pokok-pokok ataupun dasar-dasar keimanan. Dasar keimanan yang pertama keesaan Allah, yang kedua kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutamanya bagi kita dan mempercayai nabi-nabi yang lain, dan yang ketiganya adalah kebangkitan kita. Maknanya kita akan bangkit. Jadi kerana itulah ada suruhan supaya kita membaca surah Yasin kepada orang yang sedang nazak, yakni orang yang hampir menemui kematian. Tapi kalau Yasin dia suruh baca dengan suara yang kuat, bukanlah kuat sampai terang mana, tapi dengarlah. Kalau Ar-Ra'du dia suruh baca dengan suara yang perlahan. Kerana pada masa itu orang yang nazak itu hampir tercabut nyawanya, lidahnya dhaif, tidak bertenaga, tetapi jantung hatinya itu, kita nak bantu jantung hatinya itu supaya tetap menghadap Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berpeluang pergi tengok orang sakit, bacalah Yasin. Kalau tak ada, bacalah Al-Fatihah. Paling tidak la ilaha illallah. Maknanya sebab kita nak jantung hati dia yang kuat itu menghadap Allah, akhirnya dia bertemu dengan husnul khatimah. Supaya dia bertemu dengan husnul khatimah. Jadi maknanya kadang-kadang kita pergi tengok orang sakit, orang tak baca apa pun. Jadi kita jangan buat lagu tu. Kita bacalah. Kita bacalah. Paling tidak kita baca Yasin lah. Itulah tanda kasih sayang kita supaya Allah membantunya untuk dia mendapat husnul khatimah. Insya-Allah orang yang tolong orang, giliak dia nanti ada pula orang hak mati tu tak bangkitlah baca kat dia dah. Orang lain pula digerakkan hatinya untuk membaca yang sama, insya-Allah. Saya disuruh sampai pukul 11 ni. Saya macam tak sangka. Saya dah sampai 10.58. Farafida. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya saya pun sampai pada penghujung yang saya nak sampaikan. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi inilah sikit sebanyak perbincangan walaupun kita tidak dapat memperincikan semua ayat. Tapi agak banyak jugalah yang saya tak sangka. Tak sangka akan kita, saya nak cerita sampai takat Antakiyah aja. Saya rasa macam dah tak cukup dah waktu. Jadi alhamdulillah, sekadar tu yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Kalau ikut temu janji kita ni untuk kitab yang kita beli hari tu. Kan tak beli-beli tak mengaji. Kita baca sikit je berkaitan dengan taharah dan solat. Saya baca belakang je. Jadi
Saya minta serah balik daripada Puan Rafidah, jadi bagi pada Ustazah. Okey. Mana yang salah minta maaf banyak-banyak. Yang baik Okey, mudah-mudahan ya. jadi manfaat dan menjadi asbab kebajikan Okey. kita dicatatkan, memberatkan timbangan kita pada hari yaumul qiyamah nanti insya-Allah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kita ucap kepada asadik kita lah Ustazah Hajah Marziah di atas kupasan bacaan Yasin dan bacaan Yasin dan tadabbur kita tadi. Dan juga kita banyaklah pengisian yang dikupas oleh Ustazah. Jadi kita ni kena banyakkan dekat dengan Quran. Orang dekat Quran ni Ustazah kata tadi, orang-orang yang dipilih Allah sebagai orang takwa, kan? Keyakinan kepada Allah. Insya-Allah Dia sangat tanda ketakwaan. kan? Ketakwaan. Dan bismillah tu merupakan ayat pertama adalah Al-Fatihah. Jadi kita pesan-pesanlah kepada orang anak-anak kita, orang luar sana, supaya dekatkanlah dengan Al-Quran, terutama anak kita, kan? Kita kena pesan-pesan selalu sebab law ni kita dah tengoklah ramai yang nak kata orang bunuh diri Ustaz. Jadi memang dengar macam itulah sebab semua tak ada pegangan agama macam-macam lah kan. Jadi saya rasa terima kasih banyaklah Kak Ustazah kena meluangkan masa pada dengan kami pada malam ni kan. Dan saya ucapkan syabas dan tahniah juga kepada sahabat-sahabat kita ni yang semua tetap yang semua tetap yang teguh teguh jiwa. Semoga Allah merahmatilah mereka. Amin, kalian amin. berahmati Allah sekalian di atas kesebaran dan perhatian yang diberikan sepanjang berlangsung jadi ni tadi. Saya tengok, saya selok semua beri perhatian kesempatan ni. Saya ingin memetikkan sikit potong ayat lah dari surah Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyi Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaranya dia tetamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan kan berapa darjat dan Allah Maha mengetahui apa yang kami kerjakan. Jadi justru tu kita semoga kita ni dapatlah beramal dengan apa ilmu yang disampaikan Ustaz tadi noh. Janganlah kita biar tinggal macam tu. Sekarang ni ilmu ni kita kena beramal barulah dapat manfaatnya insya-Allah. Jadi saya rasa kita ni pada hari Sabtu ni dah pula untuk makluman jemaah pensimat sekalian, besok kita ada kuliah duha bersama Ustaz Uzair jam 9 pagi dan besoknya pula kira turut-turut kita ni hari Sabtu Sabtu kita ada kuliah subuh. Kita lepas subuh tu kita terus berlangsung dengan Ustazah lah mungkinlah insya-Allah dalam 7 pagi tu kita akan 7 pagi ya kita 7 pagi. 7 pagi Ustazah. 7 pagi macam iklan yang kita bagi itulah. Kita dulu kita ada taharah dan solat lah. Jadi kita berbalik pada kitab kita dari awal lah. Kita Ustazah kupas balik lah dari start dari awal sebab kita boleh lihat balik lah semua kitab tu. Sebab banyak saya rasa sepanjang pengetahuan saya kita perlulah pasal bab solat ni kita kena banyak ketahui lah kan. Pertama kita perlu mengenal Allah lah, Allah Ta'ala. Lebih-lebih pada bab tauhid ni kan. Banyak kan orang ni dia tak tahu pasal bab mengenal Allah lagi ni. Solat kita ni kita tak kenal Allah. Dia solat dia celah juga tu. Saya rasa nanti Ustazah bolehlah kupas sikit sebanyak dekat jemaah kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan saya sudahi dah dengan ada ni Aruk ni sebenarnya Ustazah depa orang polisi ni ada sikit doa penutup majlis ilmu ni dengan ada bacaan Aruk dia sikit. Jadi kita nak minta lah Ustazah Azlina Yati Arisud untuk Aruk dengan doa penutup ilmu depa ya Rabbana. Silakan silakan kita punya lijatan kuasa untuk ambil lah sebaris doa penutup majlis ilmu dari Al-Iman Abdullah bin Alawi Al-Hadid. Nasyaallah Haddad. Silap. Ya Haddad. Okey silakan Ustazah. Okey insya-Allah. Ustazah hanya pandai ni Aruk. Allah. Okey Ustazah, insya-Allah. Tahniah Ustazah. Alhamdulillah kami bersyukur sangat hari ini dapat orang kata ilmu dan daripada Ustazah. Masya-Allah barakallah. Alhamdulillah. Kita insya-Allah lanjutkan kali pertama daripada tim Hawa Mukhlisi untuk doa penutup majlis ilmu yang mana yang ingin ditulis dan dibawa oleh Al-Imam bin Alawi Al-Haddad. Jadi first time Ustazah, mungkin ada jumpa-jumpa sikit tapi insya-Allah kita cuba yang terbaik. Ya. Okey, tim yang lain insya-Allah yang kita bersedia.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Rabbana bi anna atarafna wa anna asrafna ala laza ashrafna. Okay, Harrison, masuk. alaina. Ada tu. Kemai. Ada ke tak ada? Ada. فتب علينا توبة تغسل كل همبة واستر لنا عورات وآمن العورات. Ayo, Kak T. Saya tidak ada. Dapat tak? Baru. Wow. Tapi dah sambung. Kita tak nak suara dia. Wow. Pilih. Firli wa Walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil qidani. Yani Langkawi. Ada lagi? Kita sudah tidur. Fadlan wujudan manna bi'tisabin minna bil Mustafa Rasuli Nazar bikulli suli. Sambung baca kita. Teruskan Ustazah. Teruskan. اللهم صل على سيدنا محمد طب قلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okey, kita habiskan insyaAllah. Kita selesaikan dengan apa? Doa pisahlah. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah bihamdika dengan surah wal 'asr wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا. Alhamdulillah, syukur. Okey. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. Tahniah dan insya-Allah semoga panjang kita bertemu lagi untuk majlis yang seterusnya insya-Allah ya Ustazah. Dan terima kasih banyak dapat luangkan masa bersama dengan jemaah kami di sini insya-Allah. Kategori satu ni pula lepas subuh Zah. Okey. Tanya pada jemaah yang lain. Tak ada kita nak bertanya soalan ke apa sebab asyiknya Ustazah Marziah kita memperjelaskan hal ini pada kita masya-Allah. Mudah-mudahan ke depan kita akan boleh tanya lagi soalan insya-Allah. Okay, dengan ini kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Weh, be. Suara begang. Suara dia begang.